Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini agenda Awani. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menetapkan harga lantai ibadah umrah adalah sebanyak RM6,900 bagi tempoh 12 hari dan juga 10 malam. Dan penetapan kadar kos umrah itu dicapai hasil perbincangan dengan Persatuan Khidmat Pelancongan dan juga umrah baru-baru ini. Dan juga kadar harga baru itu selepas mengambil kira perkembangan semasa terutama berlaku peningkatan kos berikutan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP di pihak Arab Saudi dan juga Malaysia. Pastinya tanda syukur kita seluruh rakyat Malaysia dan juga umat Islam sekali lagi kita berpeluang untuk menjejakkan kaki ke Mekah untuk menunaikan umrah dan pastinya perkara ini perlu kita lihat terutamanya berkaitan dengan SOP untuk kita berbincang dengan lebih lanjut sebelum ke Mekah. Ini perkara yang anda perlu tahu bersama-sama saya Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Ehsan ya? Ya, saya. Datuk, pertama sekali kita bersyukur dan juga melihat kepada perkembangan ini walaupun kita mendengar pada kadar yang mungkin agak tinggi sedikit 6,900 untuk harga lantai menunaikan umrah. Tetapi sebagai permulaan ini Datuk, dalam situasi dan juga keadaan ini, kenapa perkara ini kita perlu faham dan peningkatan itu berlaku? Okey, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih pada Astro Awani kerana memberi ruang untuk saya berkongsi sedikit banyak maklumat mengenai isu-isu semasa berkait dengan umrah. Lanjutan kepada kebenaran pihak kerajaan, utamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi keizinan kepada rakyat Malaysia menunaikan umrah mulai 18 Oktober semalam. Makna kita dah boleh mula berlepaslah pada bila-bila masa. Dan sebelum berlepas, apabila kita bercakap mengenai harga pakej umrah, maka tentunya akan ada suara-suara mengatakan mengapa pada musim sepanjang COVID ini harga dia agak tinggi sikit. Jadi apa-apa kenaikan kos, setakat yang saya amati adalah berkait dengan SOP penjagaan COVID-19 terutamanya di Arab Saudi. Contohnya dari segi mula-mula kita sampai penggunaan bas sendiri dihadkan muatan kepada 50%. Kemudiannya hotel pula dihadkan 2 orang sebilik saja, tidak seperti dulu ada yang 3, ada yang 4. Dan catering pun ada hotel tertentu yang tidak menggunakan catering makan daripada luar. Kemudian yang akhir sekali komponen yang besar adalah yang berkait dengan PCR test, ujian PCR yang perlu diambil paling tidak sebelum balik dan juga insurans berkait dengan COVID itu sendiri. Dikenakan buat pertama kali insurans berkait dengan COVID khas. Insurans biasa kekal tapi ada tambahan insurans yang berkait dengan COVID. Sekiranya kita terjangkit atau positif maka perlu dimasukkan ke hospital, ada insurans yang akan cover kos-kos berkait dengannya. Datuk, bagaimana untuk kita memahami perjalanan daripada Malaysia khususnya untuk sampai menunaikan umrah di Mekah? Maksudnya apa yang perlu dilaksanakan, apa perlu perkara yang kita patuhi dahulu dan kepada siapa untuk kita mendapatkan rujukan? Okey, pertamanya kita kena qualify kita sendirilah, melayakkan diri kita. Pertama, umur kita perlu 18 tahun ke atas. Tiada had paling tua tapi paling muda 18 tahun. Seluruhnya kita hendaklah sihat tubuh badan. Dan ketiga perlu lengkaplah vaksinasi COVID, iaitu seperti mana yang diperakui oleh pihak Saudi. Ada yang di Malaysia ni ada 2 lah yang diperakui, iaitu Pfizer dan juga AstraZeneca. Adapun penerima Sinovac, walaupun mereka perakui tetapi untuk penerima Sinovac mesti ada suntikan penggalak ataupun booster dose yang terdiri daripada 2 jenama tadi, iaitu Pfizer atau AstraZeneca. Jadi untuk itu kita harap mungkin pihak Kementerian Kesihatan akan mula menetapkan polisi berkait dengan pemberian booster khususnya bagi para pengerja umrah sekalian. Dan kita dah layak dari segi umur, sihat, kemudian seperti biasa perlu adalah pasport antarabangsa yang sah laku 6 bulan dan perlu ambil juga vaksinasi yang standard, iaitu yang untuk meningitis perlu ada, dan yang perempuan yang bawah umur 45 tahun, maknanya 44 tahun ke bawah perlu ada mahram. Itu masih lagi lah
yang perlu kita penuhi macam biasa. Jadi selain daripada itu, Kementerian Pelancongan atau MOTEK memang telah menggariskan beberapa panduan yang kita perlu ikuti. Pertamanya, kita perlu ikut syarikat yang MOTEK lesenkan untuk umrah. Banyak travel agent yang dilesenkan, beribu-ribu, 4,000, 5,000 syarikat, tetapi yang dilesenkan umrah tidak sebanyak itu. Jadi pilihlah syarikat yang ada lesen khas umrah yang dikeluarkan oleh MOTEK. Kemudian kita kena tengok penerbangan yang ditempah nanti perlu penerbangan terus sebab konsep MOTEK mendapatkan kelulusan khas ini adalah travel bubble atau gelembung perjalanan. Jadi perlu lepas daripada KLIA dan seterusnya sampai ke sana. Tak boleh transit di mana-mana, Dubai dan sebagainya. Jadi pastikan dipatuhi oleh syarikat tu baru kita ikuti. Dan bagi saya tak salah jika kita bertanya pada anak-anak kita, saudara kita ataupun tabung haji travel sendiri boleh memberi nasihat. Walaupun akhirnya dia tak ikut tabung haji travel, tak ada jadi masalah. Yang penting rujuklah bagi mereka yang tahu. Sebab kali ini banyak memerlukan penggunaan apps. Paling tidak jemaah ni mesti ada smartphone. Jadi untuk itu biasanya kita kena rujuk orang yang lebih muda lah. Lebih mudah untuk dia tunjuk ajar kat kita supaya kat sana penggunaan tu lebih mudah bagi kita. Kita tahu dah macam mana nak guna. Setiap contohnya nak pergi tawaf umrah sendiri, nak pergi solat 5 waktu di Masjidil Haram, semua nak kena tunjuk permit pada handphone masing-masing, pada smartphone masing-masing. Itu yang kita kena tahu dan kena terima dulu sebelum kita membayar dan meneruskan perjalanan. Datuk, bagaimana urusan dan juga kerjasama terutamanya yang melibatkan TH Travel and Services Sdn Bhd ini bersama-sama dengan Arab Saudi dalam urusan umrah ketika pandemik ini? Okey. Pertama sekali, MOTEK sendiri dia mensyarat masa dia keluarkan lesen umrah tu, itu bermakna syarikat yang dilesenkan perlu ada syarikat di Saudi. Perlu ada syarikat yang dia bekerjasama, ada tanda tangan agreement dan bayar deposit sebagainya untuk menjamin khidmatan di sana dimainkan oleh syarikat umrah Arab Saudi. Dengan pandemik ini, dengan permit dan pelbagainya, maka lagilah penting peranan syarikat kat sana tu. Jadi untuk itu kita sentiasa bekerjasama dengan syarikat yang telah kita lantik untuk memainkan peranan dia sepenuhnya, terutamanya berkait dengan pematuhan SOP COVID yang dikuatkuasakan di Arab Saudi. Jadi sebagaimana kita tahu, pihak Arab Saudi mengambil kira banyak aspek sebelum dia membuat SOP tersebut. Jadi pada asalnya mungkin dia agak ketat, itulah kita terhasilnya beberapa kos tambahan tu. Mereka pada masa sama mereka prihatin, ramai orang nak datang. Jadi mereka sentiasa memantau perkembangan COVID ini dari semasa ke semasa di seluruh dunia, di negara dia. Jadi dia selalu pantau, selalu review kata orang. Kita pun dengan syarikat sana pun kena sentiasa review, pantau dan sentiasa pantau. Dan kita nampak trend di pihak Arab Saudi ini ke arah tambah melonggarkan demi memberi keselesaan dan kemudahan kepada jemaah sekalian. Sebagaimana saya pernah kongsi saya rasa beberapa hari lepas bahawa kita hanya dapat mampu buat umrah sekali, lepas tu kena tunggu 14 hari untuk kita mohon kali kedua. Alhamdulillah, bersamaan dengan tarikh kerajaan kita luluskan umrah 18 hari bulan Oktober semalam, kerajaan Arab Saudi juga telah melonggarkan peraturan tersebut. Malah boleh saja kita habis umrah tahun pertama katakan dah boleh mohon untuk sungai kedua, dan alhamdulillah kita dah cuba. Sebab kami selain memantau, kami juga mencuba dulu. Sebelum jemaah sampai, kami cuba dulu. Menggunakan kaki tangan kami dulu, kita uji sistem dulu. Jadi terbukti selesai buat satu umrah, boleh apply balik dan alhamdulillah lulus untuk umrah keesokan harinya. Jadi ini berita baik. Sama tarikh dengan yang kajian umum boleh pergi umrah, Saudi juga telah memberi kelonggaran. Habis satu umrah dah boleh mohon umrah dan nampak gaya tak bermasalah untuk diluluskan hari berikutnya. Bermakna seolah-olah dapatlah sekurang-kurangnya setiap hari satu umrah. Setakat inilah alhamdulillah. Datuk, selepas mungkin setahun lebih tidak dapat menunaikan umrah dan tidak dapat pergi ke Mekah khususnya, mungkin ada berlaku tempahan-tempahan yang tertangguh sebelum ini dan juga mungkin permohonan-permohonan baru. Bagaimana arrangement ataupun penyusunan itu dilaksanakan semula, terutamanya yang melibatkan tabung haji?
Okey, alhamdulillah pertamanya dari segi penyusunan kalau kita nak fikir giliran katakanlah. Ya. Jadi oleh kerana umrah ni tidak ada kota khusus. Yang ada kita dengar had 100,000 sehari itu adalah had mereka yang nak kerjakan tawaf umrah di sana. Dan mereka itu boleh terdiri daripada siapa saja. 100,000 sehari itu banyak jugalah jumlahnya. 24 jam kan, satu hari 24 jam kita mungkin dapat giliran pagi atau petang. Jadi ramailah yang mendapat tawaf pada setiap hari. Jadi apa pun saya rasa dengan bilangan jemaah umrah Malaysia yang lebih kurang katakan dalam suku juta yang menyatakan hasrat nak pergi ini, mereka akan dapat pergi bila-bila masa mereka nak lah. Mulai 18 hari bulan kemarin, dia dah boleh pergi pada setiap hari lah. Saya jangka dalam November ke atas akan ada penerbangan setiap hari. Malahan hari ni sekarang pun ada penerbangan setiap hari untuk ke sana. Jadi buatlah jadual masing-masing. Tidak ada masalah berebut queue macam haji. Jadi umrah ni dia tak ada queue yang sedemikian. Bebas boleh pergi mana-mana tarikh dan tuan-puan dah tentukan yang sesuai dengan tarikh dan cuti masing-masing. Jadi kita bagi Tabung Haji Selangor sendiri, kita adalah lebih kurang 1,400 orang yang dia tertunda tu. Dan alhamdulillah 1,400 ni mereka masih simpan duit dia dengan kita, tak nak ambil balik refund. Itu terserah, maknanya hasrat dia tinggi nak pergi tu hingga dia sanggup tinggalkan dulu duit deposit, walaupun kita nak pulang semua pun dia kata tak apa, simpan. Mungkin kalau jadi apa-apa dekat dia pun, at least dia niat dia, hajat dia untuk menaikkan umrah sudah sampai. Mereka ni kita amat pujilah. Kebanyakan mereka adalah orang kata repeat customer atau pelanggan yang kerap dengan kami lah, alhamdulillah. Jadi saya rasa ejen-ejen lain pun begitu juga. Mereka ada orang yang tertunda, tetapi sepatutnya mereka boleh pergi sekarang ini, mulai hari ini, bila-bila masa mereka boleh pergi. Itu je lah. Berita baik dia begitulah, insyaAllah. Datuk, ini berkaitan dengan kita tahu harga lantainya 6,900 dan juga ia bersifat sementara apabila keadaan dan juga mungkin situasi pandemik itu mula menunjukkan keadaan yang baik. Tetapi pengukurannya bagaimana, Datuk? Bila kita dapat menyaksikan kadar penurunan untuk harga lantai ini dan juga apa yang mungkin boleh kita sarankan ataupun kita janjikan contohnya? Saya ambil umum lah ya. Jadi harga lantai mungkin telah ditetapkan sebanyak 6,900. Tapi ada pihak yang memang lebih tinggi pada itulah. Jadi itu bergantung pada strategi pemasaran atau penetapan harga masing-masing syarikat. Adapun saya nampak ada ruang sekiranya SOP itu dilonggarkan, maka itu ada impak positif, iaitu akan membawa kepada penurunan kos. Contoh yang pengangkutan 4 saya cakap 50%. Baru saya ingat semalam juga dikurangkan muatan. InsyaAllah kita akan tengok apa yang berlaku. Kalau itu betul-betul boleh dibenarkan penuh balik, mana automatik seolah-olah kos bas tu hampir dapat dikurangkan separuh lah. Muatan dah penuh kan. Yang kedua, begitu juga hotel yang cakap 2 orang sebilik. Kalau dibenarkan lebih besok, maka adalah syarikat yang jual 4 sebilik dapat kembali dengan harga biasa mereka, maka dapat turun lagi ya kos kepada pelanggan. Dan begitu juga PCR test. Kemungkinan rekod COVID baik. Contohnya di Saudi semalam pada 18 bulan kita tengok perangkaan dia kes baru bagi dia yang rakyat dia lebih kurang sama dengan kita, lebih kurang 30 juta penduduknya, dia hanya 38 kes baru. So alhamdulillah walaupun diterima jemaah umrah tetapi tidak ada peningkatan yang tu, macam biasa saja, macam sebelum dia tak buka umrah lagi. Jadi dengan kelonggaran-kelonggaran katakan muatan bas, muatan bilik hotel dan mungkin dia kaji balik tentang keperluan PCR test sebelum balik tu, maka mungkin itu tentu kalau dia kelonggar, tentunya semua tiga tadi paling tidak akan mengurangkan kos. Begitu juga makan. Ada hotel yang kena cater daripada luar, saya cakap tadi, kena dibenarkan boleh bawa daripada luar, maka dah dapat jimat kos lagi. Dan saya haraplah, harapan saya untuk semua ejen-ejen yang umrah ni, cubalah berlaku sejujur mungkin dengan pelanggan masing-masing. Kalau ada jimat tu, mana jelas ada penyimatan, kita katakan kutip harga untuk SOP sedia ada ni harga tinggi. Tetapi tiba-tiba katakan SOP dilonggarkan, dimudahkan, maka ada penyimatan kau berlaku, maka sewajarnya lah dia pulangkan balik penyimatan. Banyak mana pun, 10 riyal ke, 100 ke, pulanglah kepada jemaah. Mereka akan lebih menghargai kejujuran kita pada saya. Itu untuk strategi jangka panjang. Saya rasa itu adalah lebih baik daripada kita simpan macam kata extra profit itu. Semua orang meniaga nak untung, tapi ada untung yang kita rasa tak wajar kita ambil, kita pulang kepada jemaah.
Itu nasihat saya lah, terpulanglah masing-masing syarikat ada strategi masing-masing. Kita tak boleh nak menentukan bagaimana dia nak buat apabila ada penjimatan kos. Tapi saya yakin akan ada, insya-Allah. Datuk, satu perkara yang ini bukan tak terjadi dan berkali-kali terjadi berkaitan dengan penipuan dan sebagainya. Tadi Datuk kata kita perlu jujur, agensi dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, nak ataupun tidak, walaupun ia hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umrah, penipuan itu tetap lagi berlaku. Bagaimana untuk pastikan, Datuk, supaya hal ini, untuk terutamanya kepada calon-calon yang nak pergi ke umrah ini, tidak tertipu akan pakej-pakej yang mungkin ada sedikit harga rendah yang ditawarkan, tetapi untuk mengelakkan daripada kejadian ini berlaku, Datuk? Betul lah, Ihsan sebut pasal harga rendah tadi kan. Ya. Jadi setakat yang saya amati dari segi pasaran umrah ni, memang orang-orang yang nak pergi umrah ni agak sensitif terhadap harga. Orang kata rasa sensitivity itu tinggi. Maka contoh, kalau ada syarikat yang tawarkan kurang RM50 pun, dia dah lari pergi syarikat yang lebih murah RM50. Walaupun RM50, tanpa berfikir panjang. Jadi nasihat saya, yang pertama, untuk urusan umrah ni, rujukan utama adalah MOTAC, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Apa saja yang dikeluarkan oleh MOTAC, kita tolong perhati dan ambil kira. Jangan kita pandang ringan. Kalau MOTAC letak harga lantai, tentu ada sebab MOTAC buat dasar tersebut. Bukan nak susahkan dan bebankan siapa-siapa. Dia tahulah berapa kos tiap-tiap komponen kos, MOTAC tahu. Tambang berapa, cukai berapa, sebagainya dia tahu. Jadi dia dah tentukan harga lantai, kita perhatilah harga lantai. Jadi macam yang saya cakap tadi, kalau orang offer harga yang rendah, kena menasabah sikit. Contoh, kalau harga lantai 69, kemudian harga tiket saja pun dalam 3,000 lebih, 3,500, 3,600. Kalau orang jual pakej 4,000, macam mana nak buat pakej? Baru tiket lepas, belum makan, belum hotel lagi kan, belum PCR test. PCR test kat Saudi pun dekat RM400. Jadi kita kena hati-hati kalau terlalu murah. Lagi satu, bila jual murah ni, dia strategi lah pada saya. Kena tengok masing-masing punya syarikat. Ada yang mungkin dia buat murah, tapi dia kata, oh tak apa, memang murah sikit, ada sponsor, dia kata. Ada sponsor, pernah jadi kan kes yang dia mengaku ada jutawan dan nak sponsor yang perbezaan harga. Orang lain kata lantai 69, dia jual RM4,000, dia kata RM2,900 tu ada jutawan nak sponsor. Jadi itu biasa unsur-unsur macam itulah yang menjurus pada penipuan. Biarlah kita bayar harga yang lantai atau yang sama dengannya, yang setara dengannya. Bukan yang terlalu murah sampai tak logik akal lah kata orang. Jadi ringkasnya, saya rasa selain pada dengar apa yang disarankan, dikeluarkan setengahnya dalam bentuk arahan lah daripada MOTAC, contohnya mesti pakai visa umrah dan direct flight. Jadi kalau nak murah, kadang-kadang ada syarikat guna transit. Dia takut transit dah keluar daripada konsep gelembung perjalanan. Maka apa jadi kalau ikut transit? Apabila dia masuk, katakan di mana-mana negara ketiga, masuk ke Saudi, dia akan dikenakan layanan penjagaan COVID, pengawasan COVID seperti mana negara tersebut. Kalau Malaysia dia pernah masuk sekarang ni, alhamdulillah tidak ada kuarantin setiba di Saudi. Kalau di transit negara ketiga, negara tersebut dikenakan kuarantin oleh Saudi, maka kita, rakyat Malaysia yang singgah negara ketiga, baru masuk ke Saudi, Jeddah atau Madinah, kita akan dikuarantin juga seperti mana rakyat yang negara tersebut. Jadi kena hati-hati. Kena hormati apa maksud gelembung perjalanan. Jadi direct flight saja, maka mungkin tambah dia mahal sikit perbandingan transit. Itulah antara faktor kalau kita terlalu kejar yang murah. Jadi ikut cakap MOTAC, kemudian carilah syarikat yang dilesenkan oleh MOTAC. Kemudian kalau boleh carilah anak ke sanak saudara, kawan-kawan ke rapat. Bila kita berurusan, kalau kita tak yakin, contohnya orang pergi umrah ni ramai yang untuk tua sikit. Kalau tak yakinlah, banyak pula dia punya peraturan, jadi bawa kawan, dia akan dapat soal jawab dengan syarikat sebagainya. Jadi supaya kita lebih mantap. Yang berikutnya, bila membuat bayaran, bila kita bayar, kalau boleh kena bayar terus ke syarikat tersebut dan dapatkan bukti bayaran. Kalau transfer pun biarlah betul nama yang resit tu keluar, nama syarikat tersebut. Jangan bagi cash pada pihak ketiga, pada orang tengah sebagainya. Banyak syarikat yang pakai je, tapi
Jangan buat bayaran pada ejen. Dapat resit pun resit ejen, bukan resit syarikat travel yang berlesen tadi. Bayar atas nama syarikat umrah yang berlesen. Itu yang penting. Dan ada bukti bayaran. Jangan bagi orang kita baik, percaya. Tapi kadang-kadang Tuhan nak uji kita, walaupun kita niat baik, nak pergi umrah, antara ujian yang kita terima kadang, kita tersalah percaya ke orang tengah, jadi duit tak sampai pada syarikat. Jadi tak sah syarikat kata, saya tak pernah terima. Saya ada resit syarikat kami, Encik? Tak ada. Jadi benda-benda tu yang selalu sangat kita dengar lah bila urusan umrah ni. Jadi kita harap hati-hatilah semua. Jangan terlalu nak cari yang murah dan kalau boleh beruruslah dengan syarikat itu sendiri, iaitu syarikat yang ada lesen umrah yang dikeluarkan oleh Motep. Itu saja dulu saya rasa boleh saya kongsi tentang cuba nak mengelakkan penipuan. Ya, Datuk, dan akhir sekali Datuk, pesanan mungkin dari Datuk untuk kepada mereka yang kini dah pun ada yang setengah bersiap nak pergi ke umrah, yang bakal menunaikan ibadah umrah dan sebagainya. Mungkin perjalanan kali ini kalau yang dah pernah pergi berbeza daripada suasana yang pernah pergi sebelum ini. Banyak perkara-perkara baharu yang perlu diterapkan terutamanya. Nasihat Datuk. Okey, yang pertamanya setelah kita buat segala langkah-langkah yang sebut tadi, tibalah masa untuk kita berangkat. Walaupun sebelum berangkat, kita kena tahulah bahawa buat kali ini, semua urusan-urusan yang kita sangat dambakan seperti ziarah, mula-mula katakan kita masuk Madinah, ziarah makam Rasulullah, perlu ada permit dan tak boleh berhenti. Jadi kita kena terima hakikat tu. Saya biasa berhenti, doa panjang, habis Fatihah sekali kan. Jadi tidak ada. Buat kali ini mereka terpaksa. Saudi dengan ramainya orang nak jaga SOP penjarakan, maka ziarah cara lalu saja dah terus keluar. Kemudian lepas itu kita akan masuk ke Raudah pun kena ada permit pakai smartphone tadilah. Pun dia bagi 5 minit tak lebih untuk kita berada di Raudah. Jadi kalau rasa yang mana paling penting, nak solat dulu. Kalau duk doa panjang-panjang bagus, tapi mungkin selesai doa nak solat dah diminta keluar. Jadi jaga tu masa maknanya tadi ziarah makam tak boleh berhenti, ziarah Raudah hanya 5 minit. Seterusnya kalau nak masuk untuk sembahyang tak ada masalah, tunjuk kita punya vaksinasi, digital certificate dekat smartphone boleh masuk Masjid Nabawi. Sebenarnya bila kita nak masuk untuk tawaf, waktu tawaf kena ingat, kena tepati. Kalau dia dah luluskan kita katakan 11 malam pada tarikh sekian-sekian, kenalah ikut. Sejam sebelum kenalah berada di pintu yang telah dinamakan pada permit tu. Kalau dia kata pintu Bab Abdul Aziz, kena tunggu kat pintu Bab Abdul Aziz. Jangan pintu lain tak boleh masuk. Dia akan tidak kontrol. Crowd lain pun nak masuk juga kan. Itu cara dia nak kawal 100,000 yang menjadikan tawaf sehari. Jadi kita ikut waktu dan lebih awal lah sepatutnya, sejam sebelum ke lebih awal. Tengoklah apa panduan diberi oleh mutawif masing-masing. Maknanya menepati masa yang telah ditetapkan. Dan juga dalam Masjid Haram, terus pergi buat tawaf dan sa'i umrah dulu. Buat yang wajib dulu. Selesai tu, kalau masih ada masa, dia biasa bagi bajet kita dalam 3 jam, barulah kita nak solat sunat dan sebagainya. Dan kalau dia suruh keluar, kena keluar lah. Dan untuk solat waktu, sekarang ni dia tengah kaji lah. Mungkin nak mirip kepada Masjid Nabawi Madinah, maka hanya perlu tunjuk vaksinasi saja. Tapi setakat yang saya hantar beberapa orang staf untuk test tengok laluan sebelum jemaah saya sampai 20 hari bulan ni, maka masih di Masjidil Haram masih ada keperluan untuk tunjuk untuk dapat permit masuk untuk solat 5 waktu Masjidil Haram. Masjid Nabawi tunjuk vaksinasi saja. Masjidil Haram perlu tunjuk permit. Ini antara dan ini antara yang kita kena belajar, orang kata kena hidup dengan COVID ni lah dia. Pergi umrah pun ada kepatuhan masa, ketepatan masa dan had bilangan dan berapa kali dan permit dan keperluan smartphone. Dan yang kita lepas ni pun kita tengok dia dah longgarkan sikit, alhamdulillah. Boleh buatlah umrah beberapa kali lah sepanjang kita ada 10 hari atau 11 hari tadi. InsyaAllah. Dan kalau kita dah bersedia dengan tu, saya rasa barulah kita pergi dan berurusan termasuk membuat bayaran lah dengan syarikat. Kalau kita rasa tak ready atas apa jua sebab, dan baik kita tunggu sekejap tengok keadaan. Saya yakin keadaan makin baik. Kadang makin baik. Cuma yang bagus pergi awal ni, jemaah tak ramai lagi. Jadi kita tengok gambar dalam TV yang ada siaran daripada Masjid Haram 24 jam tu kan. Agak lapang sikit tempat tawaf tu, tempat mataf tu, tak ramai sebagainya. Bagusnya orang tak ramai. Tak bagusnya mungkin masih ada peraturan-peraturan ketat yang kena kita patuhi. Tapi saya rasa insya-Allah semua bolehlah. Kalau dibenarkan umrah setiap hari sekali kurang-kurangnya, saya rasa ramai orang akan berminat untuk pergi. Jadi sama-sama kita berangkat ke sana dengan selamat insya-Allah.
Cukup jelas Datuk apa yang Datuk terangkan tadi, dan insya-Allah kita mengharapkan agar perjalanan untuk yang untuk menunaikan umrah ini berjalan dengan baik walaupun kita berdepan dengan SOP, norma baharu dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sendian Berhad. Itu tadi kita bercakap berkaitan dengan ibadah umrah, dan kita mengharapkan agar perjalanan semua yang akan mengerjakannya dapat dalam keadaan suasana yang baik dan juga diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Daya. Assalamualaikum.